Ramadan tu. Seperti mana puasa yang telah ditetapkan oleh kaum sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Baik, saya terus kepada panel yang pertama, doktor. Pada ayat tadi, boleh doktor habaq rahsia dalil kefarduan puasa tu? No, boleh doktor? Dan hikmahlah doktor boleh hurai sikit, doktor orang cekang tu nah. Falyatafaddal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam Ramadan wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi ja'ala Ramadanahu siyaman wa qiyamah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama sekali terima kasih pada Tuan Moderator. Tidak lupa kepada ahli panel yang kedua dan ketiga. Seterusnya pengurusi masjid, para imam, para pegawai, Tuk Bilal dan juga Tuk Syak, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ini saya rasa saya paling tua lah kot. Depa paling muda. Saya paling tua. Slow lah. Pertama, tuan-tuan, pertanyaan yang menyebutkan tentang pendalilan lah. Tak gitu Tuan Moderator. Jadi kalau sebut dalil, saya sangat setuju soalan ini diletak di pusingan pertama, panel pertama. Sebab kita pun tak banyak pusingan. Banyak pusing pun peninnya. Sekali pusing pun cukup dah. Pasal ramai. Pasal ramai. Jadi apa pun tuan-tuan, kita kena faham dalil dulu. Tuan-tuan sekalian, semua kita maklum dan ma'ruf hal ini. Bila datang Ramadan, kalau membicarakan tentang puasa Ramadan, dalil puasa ataupun dalam bahasa Arab disebut dalilu masyru'iyyatihi, dalil pensyariatan puasa. Itu tidak ada lain dan tidak bukan. Di dalam suratul Baqarah ayat 183. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksud ayat. Apa minit Tuan Moderator saya kita abang takut terlajak. Kalau kuih sikit bagi surat ke apa. Maksud ayat ini, wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti difardukan kepada umat-umat terdahulu. Orang terdahulu juga berpuasa, tuan-tuan. Ada riwayat yang berbagai-bagai. Bahkan ada juga yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada puasa 40 hari, ada puasa 3 hari, macam-macam. Pokoknya puasalah. Maka ibadat puasa ini di antara ibadat tertua. Namun di hujung ayat, antara hikmah dan tujuan puasa, Tuhan sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi tuan-tuan, ada satu persoalan. Sebenarnya urutan dalilah ini saya sebut apa, tuan-tuan? Kalau tengok ayat 184, 185, dia
Bila sebut Ramadan, direct langsung dikait dengan Quran. Ini persoalan yang sangat kritikal. Pasal apa bila sebut kefarduan puasa dia tak habaq? Itu sebab itu kita kena baca bagi tamat. Cuba tuan-tuan perhatikan 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini puasa ini sinonim Ramadan pada Allah kait langsunglah bagi kita kena Ramadan. Tapi bila sebut Ramadan lebih tuju menggapai takwa. Tiba ayat 185, tuan-tuan perhatikan. Ayat itu kena tak. Sekali lagi. Syahrul alladzi Quran. Bulan Ramadan. Al-Quran. Tuan-tuan, satu-satunya ayat itu satu-satunya nama bulan yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran dengan lafaz dan kalimah, bulan lain tak ada. Jangan cari. So, why Ramadan? Ini persoalan yang perlu kita jawab. Maka Allah sebut begitu. Bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Dan bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran itu bertujuan hudal linnas. Unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai hidayah dan petunjuk kepada manusia. Dan penjelasan. Wa bayyinatin minal huda. Petunjuk dan hidayah itu. Wal furqan. Dan yang membezakan. Tapi kalau kita sambung lagi tuan-tuan tengok. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sebab itulah. Barang siapa yang menyaksikan bulan. Muncul anak bulan hilal Ramadan. Maka hendaklah dia berpuasa. So di situ dikaitkan. Tak ada masalah apa. Ayat ni cuma kaedah Al-Quran. Kalau sudah didahulukan dan diilsak, diletakkan, didempekkan. Al-Ramadan itu binuzulil Quran artinya apa? Maknanya tuan-tuan, ini kalau ikut adalah hadis Nabi SAW. Bulan Ramadan. Kerana isunya kalau mengaji dalam ilmu bahasa Arab, at-taqdim lil ihtimam dia panggil tuan-tuan, ini dalam ilmu al-balaghah lah. Didahulukan itu kerana kepentingan dia. Maknanya Tuhan nak suruh kita fikir. Di sebalik berpuasa itu yang datang dulu bulan, bukan yang datang dulu puasa. Yang ada dulu tuan-tuan ni bulan, puasa mai kemudian. Dalilnya di dalam surah Taubah ayat 36. Ada bulan-bulan ini sejak dahulu. Yauma khalaqas samawati wal arda. Tuhan habaq lagu tu. Hari telah yang terciptanya wujud bulan-bulan 12 ini. Hari semenjak Allah Taala menciptakan 7 lapisan langit dan bumi, minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Dulu puasanya kemudian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, penekanan Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan dalil puasa. Tak payah habaqlah puasa itu dalam bulan Ramadan. Kerana maklum dah bidarurah taurah. Ada hadis-hadisnya, ada kata-kata ulama'nya, ada hukum fiqahnya. Tapi yang Tuhan nak tuan-tuan kita berfikir, ada apa dalam bulan Ramadan? Tuan-tuan sekalian, Ramadan ni
Kalau Quran sebut bulan diturunkan Al-Quran, yang ni pun ada juga 2-3 benda kita akan confuse. Dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tuhan haba Allah. Kami turun akannya pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan sekalian, jangankan kata Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan. Kalau kita tengok sejarah Taurat Nabi Musa alaihi salam turun 6 Ramadan. Zabur turun 12 Ramadan. Kemudian kitab Injil Nabi Isa alaihi salam 18 Ramadan. Wa unzilal Furqan khalat fi 24 min Ramadan. 24 Ramadan berdasarkan hadis itu. Pokoknya Ramadan. Pasal apa tuan-tuan? Saya nak provoke mencungkil Ustaz. Kenapa Ramadan? Kerana kata para alim ulama, ini berdasarkan pembacaan saya. Tidak ada satu malam atau hari malam siang yang kekuatannya ada seperti mana ada pada malam-malam dan hari Ramadan, khususnya malam. Nak turun kitab-kitab. Pasal itu tuan-tuan tengok, kita dalam Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Quran itu unzilat jumlatan wahidah, sekaligus min lauhil mahfuz ila sama'id dunya atau fi baitil izzah. Itu sekaligus tuan-tuan kena Ramadan juga. Dan sekaligus berbanding yang turun sikit-sikit sekaligus lagi berat. Diturun di mana tuan-tuan? Di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Ada apa ni? Kemudian turun kepada Nabi Muhammad li awwali marratin, kali pertama. Itu yang sama pula nuzulul Quran. Ramadan juga. Pusing kok mana Ramadan. Sebabnya tuan-tuan sekalian, saya adalah membaca, mangkali pena-pena kita pun tahulah benda ni. Tuan-tuan, dalam kajian seorang pakar ahli astronomi tapi barat, Heinrich Schwabe, tahun 1843-42 lebih kurang. Dia orang barat tuan-tuan, dia mengkaji dari perspektif dia. Tapi hasil dapatan kajian dia, kalau kita bawa membenarkan apa yang Tuhan sebut dalam Quran. Tapi kita kena pandai bawa lah. Dia mengkaji bahawasanya kuasa alam ini, ataupun kita sebut the solar cycle sunspot, cahaya matahari, dia akan berkitaran 11 tahun. Itu solar cycle sunspot. Tapi itu satu hal. Satu isu lagi, dalam sepanjang tahun, kalau berdasarkan perkiraan tahun Masihi, hanya berlaku 11.7. Ini berdasarkan bulan lah. 11 tu mana 11 bulan, 7. 7 tu kira lah berapa baki hari lagi. Masuk akal. Sebab apa? Kerana bulan Hijri, tahun Hijri, dia akan berkurangan. Dulu kita raya hujung tahun, tuan-tuan, puasa bulan 12. Sampai berapa tahun dia kuat mai. Maksudnya, compare dengan tahun Hijri, hanya 11.7 berbanding tahun Masihi. Ini Hijri ini. Akan berulang the same phenomenon, kata dia. Apa fenomena yang berulang? Ini dia sains lah sikit. Tuan-tuan fahamlah, tak faham pun fahamlah. Saya pun setakat saya baca banyak tu. Dia panggil MEV lah, dia punya formula dia, mega electron volt. Ni maksudnya kuasa alam ni tuan-tuan. Bacaan mega electron volt, kalau malam hari biasa ni tak Ramadan lagi ni, dia hanya sekitar 4 ke 500. Tapi bila datang Ramadan, orang putih dia ada alat kajian dia. Bacaan mega elektron volt akan naik dalam 1 bulan sampai 6 ke 800 MeV, tinggi. Namun tuan-tuan sekalian, hanya sekali, sebab itu setiap 11.7 bulan mega elektron volt dia akan naik sampai 1000. Ini bacaan paling tinggi.
Dia kaji, waktu dia kaji, dia bukan tahu apa. Tuan-tuan, adakah 1000 itu kebetulan? Allah sebut dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Rupanya kajian mereka menunjukkan signalnya ke arah itulah malam Lailatul Qadar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan ni, acik tanyalah orang beriman. Tuan-tuan hati mesti rasa lain. Tak ada nak main Ramadan, Masya Allah, tak ada. No, imam muda no. Ustaz duk muda tak akan tua lah. Imam muda itu yang saya cemburu. Jadi itulah dia dari sudut pendalilan. Jadi tak ada masalah. Cumanya Tuhan sebut dulu kemudian dijelaskan dikait atau tidak kerana ada sebab. Jadi tuan-tuan puan sekalian, itulah kekuatan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sebab itu kalau kita beribadah, kita berdoa, orang kata lembat lepap doa. Lambat lepas beribadah, dia kira nak naik doa. Lambat lepas doa, dia kira nak naik kerana energi dan tenaga alamnya yang sangat kuat. Maka tuan-tuan puan sekalian, dikatakan Al-Quran kalau nak turun min lauhil mahfuz ila sama'id dunya dalam bentuk sebuah tu yang Tuhan sebut dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tuan-tuan bayangkan sebuah alam perlu satu power dan tenaga yang sangat kuat untuk menerima Al-Quran di langit dia. Apatah lagi kalau dia nak mula pun kena bulan Ramadan. Tapi tuan-tuan bayangkan yang selebihnya, ada turun malam Jumaat, ada turun hari Ashura, ada turun hari itu, ada turun hari ini. Tapi maka masa 23 tahun, tapi muqaddimah mesti Ramadan yang bermula. Sebab itu kita sambut Nuzulul Quran 17 Ramadan. Jadi mudah-mudahan dengan beliau kot, tu cerita saya pasal tak ada pusingan kedua dah. Ini hak terakhir. Nak lepas mikrofon pun saya ni. Tapi tak apa kot tuan-tuan, saya tak mau cakap banyak. Sebab kita ada 2 ahli panel yang lebih hebat lah. Saya hanya kuliah biasa saja. Tapi dah tuan-tuan, saya berkuliah di sini. Jadi saya mohon ampun dan maaf lah. Andai ada kekurangan. Cuma saya mengharapkan dengan penjelasan yang ringkas dan simple ini, kita memahami kenapa dari sudut dalil Allah Ta'ala sebut kefarduan puasa, dia kait dengan hikmah la'allakum tattaqun. Tapi bila sebut Ramadan tentang turunnya Al-Quran, maka boleh dikatakan Al-Quran tuan-tuan sangat sinonim dengan Ramadan. Pasal itu sangat digalakkan baca Quran bagi khatam. Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah sehari bukan kata sekali khatam, 2 kali. Saya jadi bingung memikirkan. Saya pernah cuba. Boleh cuba je lah. Ada tahun bila masa remaja saya try tengok boleh sekali. Sekat 15 juzuk berhenti ngayak tu. Sehari try tengok. Nak fikir bagaimana Imam Syafi'i? Rupanya bukan kita ahlinya. Itulah dia tuan-tuan kekuatan yang ada dalam Ramadan dan pada Al-Quran dan signifikasi dan sinonimnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai mukaddimah. Nanti insya-Allah 2 orang sahabat saya ahli panel yang lebih hebat akan menjelaskan dengan lebih mendalam dari sudut-sudut yang lain yang akan ditanyakan nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kagum saya doktor. Masuk main semua habis apa? Mega electric vote. Tuan-tuan pernah dengar nak tahu apa? Masa doktor sebut MEV tu, dia pun ingatkan MPV tadi. Dok tahu estima welfare Alphard. Kira bulan lain 800 vote doktor. Mai masuk bulan Ramadan dia 1000 lebih. Dia punya energi alam tu. Kira nak abang Ramadan ni bukan bulan biasa-biasa lah. Sebab tu kita kalau tak menyahut apa yang ada di dalam bulan Ramadan, orang kata apa? Rugi. Rugi apa? Rugi betul. Tak sedap tuan-tuan. Kan? Rugi sungguh lah. Kan yang tu. Baik. Saya teruskan kepada ahli panel kedua, iaitu Ustaz Ashraf Ridwan, Imam Muda Ashraf. Tadi doktor dah cerita panjang pasal apa Ramadan, pasal apa Quran turun bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jadi sudah tentulah Ramadan tu satu bulan yang sangat istimewa.
Jadi kita sebagai umat Islam ni lah perlu ada persediaan untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi Ustaz terang sikit tengok apa persediaan yang kita boleh buat lagi 20 hari insya-Allah kalau panjang umur kita masuklah bulan Ramadan tu. Falyatafaddal. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa hadana ila siratil azizil hamid. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fairuz, moderator kita pada malam ni. Yang saya hormati ahli panel bersama dengan saya malam ni, Doktor dan juga Ustaz Aslam, pengurusi ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa abang orang kampung? Apa abang orang kampung Menggoi? Okey ke? Contoh macam tak seronok nak masuk Ramadan ni. Seronok dah? Oh, seronok. Alhamdulillah. Seronok dah ni? Seronok. Tapi nak jawab macam tak berapa nak jawab mana? Alhamdulillah. Kita lagi berapa hari Ustaz? 20 hari. 20 hari lagi. Ini hari ketiga dah kami forum daripada Sungai Ara. Semalam dekat Ibadur Rahman. Ibadur Rahman tu apa dia? Ya, Taman Seri Sedang. Malam ni dekat sini. Tajuk Ramadan. Malam esok yang baru. Ya. Jadi malam ni tuan-tuan, kita ada 3 ahli panel. Saya nak cerita pun takut masa panjang kita ambil. Cumanya bila ustaz ataupun doktor sebut tadi, kita nak beringat ada satu makhluk Allah yang sangat luar biasa. Makhluk Allah ini bernama masa, times. Masa. Dia 8.30 tu dia keluar orang putih. Times lah boleh. Sebab doktor cakap orang putih banyak. Masa, wal asr. Demi masa. Asr ni macam perahan asir. Allah tidak tertakluk dengan masa. Allah ciptakan kita ni ada masa dia. Ada hari habis, ada hari mula kita. Waktu kita hidup, kita tadi doktor sebut inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan bulan dalam setahun. Doktor sebut tadi, Allah cipta bulan tu dulu lagi dah ada dah. Allah bagi signal faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamar usbana. Wasyamsa wal qamar husbana. Signal matahari dengan bulan ni nanti hampa akan pakai untuk hitung waktu. Orang tanya Nabi tentang anak bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Nak tengok macam mana nak buat haji, tengok anak bulan contoh. Dalam dunia ni tuan-tuan, Allah bagi jam pada kita. Jam tu tadi doktor sebut bulan tu jam kita. Ada jam matahari, kita tengok matahari terbenam ke, matahari terbit ke, baru sah tak sah puasa. Betul? Ada bulan, faman syahida minkum syahra falyasum. Tengok bulan baru boleh puasa. Ulama bincang tentang bab masa ni dalam Quran, lebih daripada 40 perkataan berkaitan dengan masa. Summa ba'da hina an ad-duha al-lail, malam, siang, pagi, petang, kemudian esok, hari ini, banyak masa. Even Quran sebut
nak raya pun walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Cukup sebulan baru boleh raya. Bukan kecil-kecil sampai majma' fiqh bincang. Kalaulah orang tu dia start puasa, contoh tuan-tuan, dia duduk dekat suspend. Dia duduk dekat Scotland lah contoh. Nampak muka macam Scotland lah. Scotland contoh. Dia Scotland, dia puasa awal. Dia puasa awal. Dia main terbang, dia balik ke Malaysia. Malaysia waktu tu tak puasa lagi. Contoh, dia dah puasa dah. Main kat Malaysia. Malaysia ni dia puasa tahun tu 30 hari. 30 hari. Kalau ikut dia kalau ikut Malaysia, dia balik kampung, dia kena puasa 31 hari. Ulama bincang, bolehkah puasa 31 hari? Sebab sebulan sama ada 29 atau 28. Ataupun dia duduk Scotland, dia tak puasa lagi. Malaysia dah puasa. Malaysia tak puasa lagi. Dia tak puasa lagi. Malaysia tak puasa. Dah puasa. Dah puasa. Panjang cerita lah tuan-tuan. Dia main Malaysia, senang cerita. Dia tak cukup 29 hari. Dia puasa hanya 28 hari. Dia nak puasa ke dia nak raya? Macam tu lah. Nak cerita sampai ulama kumpul bincang. Macam mana nak selesai? Sebab tuan-tuan, ini namanya amal ini, dia ada masa dia. Peluang dia. Ada orang umur 70 tahun, itu rezeki dia. Ada orang Allah bagi rezeki 60 tahun, itu peluang dia. Ada orang Allah bagi 40 tahun, itu peluang dia. Dia nak buat bila? Dia nak buat hari ni. Dia nak buat bila? Sekarang. Kalau tajuk kita hari ni, andai apa? Andainya ini Ramadan terakhir untukku, adakah ni adalah Ramadan terakhir kita ataupun tidak, kita pun tak tahu. Nak buat hari ni, hari ni. Sebelum daripada mai kita tengah badan steady, saya pun tadi dengan Ustaz Ferud, dengan Ustaz ni, bolehlah kan kita steady lah. Kami doktor, kami satu sekolah dulu belajar sekali. Ini apa, dekat diploma pun sekali. Cuma dia orang sama Syubra, saya sama UM. Duduk dengan mereka ni rapat. Steady lah tadi petang. Jalan, makan pun boleh tahan juga. Makan, bawa gulai lagi, tak habis. Kita ni tuan-tuan, kaki kita kuat, boleh bergerak, boleh berjalan. Satu hari nanti no, kita terbaring, contohlah. Kita terbaring. Kaki kita boleh pacak macam tu lah. Bahasa mudah, pacak no. Tapi orang bagi tahu, kalau orang tengah nazak lah, kan? Tuan-tuan pernah tengok ada orang nak menghadapi kematian? Ada sempat tak tengok orang nak hadapi kematian? Nanti dia bagi tahu tanda-tanda tu, cara-cara. Ini tajribah, ini bukan dalil sunnah, tak. Pengalaman. Biasanya kaki akan jatuh, dia lembek. Ni urat sini tak boleh support dah makcik, no? Kita tidur, kaki berdiri. Bila kita dah sebab roh ni dia tak keluar ke kaki. Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Dia keluar ke atas. Dia keluar ke atas. Sebab tu mata mengiringi. Mata akan mengiringi roh. Tu yang Nabi suruh tutup mata si mati. Bukanlah tutup mata. Sebab apa tutup mata? Sebab nak bagi nampak cantik. Walaqad karramna bani Adam. Takut bila orang urus jenazah tuan-tuan. Urus jenazah tuan-tuan pergi tengok mata doktor beliak tuan-tuan berisau. Bagi jadi cantik. Tapi dia akan tengok ke atas. Maksudnya kaki dah mula jatuh. Kaki. Orang kata apa? Telinga kan. Telinga pun nampak macam lembek kan. Apa lagi? Hidung. Hidung pun sengit ke? Jatuh. Tengok Ustaz Aslam ni hidung dia, ya Allah. Ni tak boleh lawan lah. Saya akan gurau ke dia. Dia kata kami tak ramai tapi kami ada. Dia kata. Tuan-tuan, ni kita semua ni akan mai. Tak kiralah muda tua. Kalau doktor kata kami muda, ada seorang imam muda doktor dah meninggal. Imam muda. Saya pun dah tak muda dah. Imam tua dah. Gambar ni tak jadi. Gambar ni gambar tahun 2010. Tu lain. Ni lain gambar ni. Macam makcik-makcik beli barang kan, beli online, beli order barang lain sampai barang lain, betul tak? Macam itulah. Tengok-tengok gambar tak sama macam mai.
Tapi kalau tuan-tuan tengok, ada yang dah pi, ada yang dah meninggal, ada yang dah tak ada. Tak kira muda tu. Saat tu akan sampai bila mana kita dibawa hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu tengok kubur tu, kamu duduk dalam tu, itu real life kamu. Ramai orang minta nak patah balik, tak boleh patah balik. Diiringlah kita diangkat di atas bau-bau dia. Betul tak? Kita idza wudi'al janazah, bila jenazah dibawa, diusung. Dulu tuan-tuan jenazah ni kena usung, betul tak? Tak atas bau. Sekarang kita sini tanah kubur mana sini? Sini. Belakang ni. Tuan-tuan naik van ke usung? Usung kan? No? Oh naik van. Dekat jauh. Oh dekat ya? Semua band ni. Semua van lah. Tak apalah, dah tak larat dah kan. Dulu kita usung tau. Zaman Nabi dulu usung. Dan sunnah pun kalau jalan tu, orang tanya, mana sunnah Ustaz? Jenazah depan ke kita depan? Siapa duduk depan? Jenazah ke kita? Itu dia. Siapa pernah jadi jenazah? Pernah. Jenazah depan. Kita ni sampai disunatkan untuk bila dah berjalan tu disunatkan diam. Ada ulama bincang, kami nak berzikir, zikir tak ada masalah. Dia macam khutbah pula. Khutbah ni kadang zikir pun kadang tak boleh. Dengar betul-betul. Jadi jenazah bila dibawa diam. Kenapa diam? Kamu kena insaf. Diri kamu tak lama lagi bila kita dibawa. Dan ketika itu, idza sekiranya seorang manusia itu salih, in kanat salihat, dia orang salih, dia akan menjerit begitu kuat, qaddimuni, qaddimuni, cepat bawa aku. Sebab dia dah nampak tuan-tuan, habuan dia dalam kubur itu raudhatun min riyadil jannah, tanah taman syurga. Tapi kalau orang tu dia ada problem dengan Allah Subhanahu wa taala, ghair salih, dia juga akan menjerit begitu kuat, ya wailah, aina yadhhabuna biha, celakalah yang bawa aku ni, di mana dia nak campak aku ni. Sebab dia nampak tempat dia. Saya dan tuan-tuan semua akan hadapi saat ini. Time tu nak patah balik tak ada dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah manusia mendengar jeritan orang yang menjerit tersebut, la sa'iqal insan, manusia akan jatuh pingsan terkejut dengan bunyi jeritan tersebut. Jadi tuan-tuan, ni Ramadan yang terakhir ataupun tidak kita tak tahu. Saya tadi bila dikata ada pengalaman, bukan pengalaman saya Ramadan terakhir tu, pengalaman jumpa ramai penceramah tu. Penceramah meninggal dengan tajuk ni. Moderator tak apa kot. Tak, saya cerita Tok Guru Abu Hasan Din tu, dia ceramah malam. Lagi 2 hari nak masuk Ramadan. Malam tajuk ni. Pagi subuh dapat mesej Abu Hasan Din, tuan-tuan kenal Abu Hasan Din Al-Hafiz, kan? Adik pada Tok Guru Ahrun Din, meninggal dunia. Semalam ceramah steady. Tajuk ni steady di Seremban. Balik mai, orang rumah dia datin beritahu dah tak ada. Dia cakap, kita balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Allah tak pilih. Bukanlah kalau kelebihan apa khusus mati dalam Ramadan, tidak. Tapi inilah Allah nak tunjuk masing-masing tuan-tuan. Ada yang sempat dalam bulan Ramadan. Kalau Syekh Al-Jumah macam saya dah sebut, dia senaraikan, even dia senaraikan siapa yang lahir dalam bulan Ramadan, siapa yang mati dalam bulan Ramadan, Khadijah, Fatimah, Aisyah, Imam Bukhari, Imam Ibn Jauzi ni meninggal dalam bulan Ramadan. Dia sebut juga senarai-senarai nama. Saya sebut juga dekat Ibadur Rahman orang-orang yang mati dalam bulan Ramadan. Tidak ada hadis khusus kata kelebihan orang mati dalam bulan Ramadan. Tapi siapa yang tak teringin mati ketika mana dia sedang berpuasa, mati ketika dia sedang qiyam, dia sedang berdiri dengan solat malam, siapa yang tak nak? Andai ini Ramadan terakhir untuk kita. Jadi kita nak buat preparation apa yang sepatutnya sesuai. Kalaulah doktor sebut 3-4 kali sebut, tak ada perkataan lain. Doktor sebut Quran, 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 Quran. Saya dah dengar Quran. Sebab Ramadan ni macam-macam. Puasa pun dia, betul? Tahan lapar dan dahaga pun dia. Zikir pun dia, betul? Jamu orang buka puasa pun dia. Apa lagi? Puasa, tarawih pun dia. Tapi doktor dah sebut Quran, Quran, Quran. Ada sebab. Sehingga ada ulama menyebut bulan Ramadan adalah bulan Quran, Qurannya. Even qaul dalam mazhab Syafi'i sebahagian menyebut
zikir terbaik dalam bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Zikir terbaik dalam bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Baca. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah jadikan Quran ini satu kitab yang dibaca mudah untuk kita. Makcik, kita baca sehari 17 kali Fatihah. Siapa boring baca Fatihah? Tak tahulah, ini baru muda lagi. Haji tak tahulah. Ustaz, umur dekat ada 40? 23 tahun pernah tak boring baca Fatihah, Haji? Siapa bosan baca Fatihah? Ada tak? Ni nak jawab pun tak mahu, ni nampak macam jahat sangat. Tak ada siapa boring. Satu kitab yang luar biasa, yang mana tak bosan, dia jadi zikir, kita baca, kita tak faham pun boleh menangis. Ini Quran, mukjizat. Kalaulah malam ni saya nak tanya, ataupun Ustaz tadi, Ustaz Fairuz cakap bagi tahu tentang persiapan apa, saya tak ada benda lain lah. Saya sebut satu benda nak fokus, iaitu Al-Quran. Malam ni tuan-tuan tidak ada lagi share Quran dalam rumah, melainkan satu orang satu Quran. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak? Saya tak menafikan tuan-tuan. Tuan-tuan pegang Quran, pegang apa? Pegang handphone. Boleh baca Quran tak? Boleh. Mana-mana pun boleh nak baca Quran dengan handphone. Tapi kalau boleh tu biarlah mushaf. Sebab tuan-tuan macam disebutlah, tengah nak baca Quran, tiba-tiba notification mai. Ting tong. Dia mai Ustaz. Duit masuk RM2. RM2 pun dah buka dah. Tuan-tuan, ada mushaf dalam rumah. Seorang satu. Jangan share. Semalam saya sebut di Ibadur Rahman, saya sebut ada ruang khas untuk buat preparation ibadah dalam rumah, iaitu tempat salat dalam rumah. Nabi SAW salat sunat dalam rumah Nabi SAW. Salat jemaah dekat masjid. Tapi kalau salat sunat, Nabi ada tempat khas Nabi salat. Kalau kita nak panggil apa dia? Musalla dalam rumah ke? Tuan-tuan nak panggil mihrab ke? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ke? Buat preparation Quran. Salah satunya beli Quran, letak Quran satu tempat. Nama cik nak ambil dah prepare dah nak masuk bulan Ramadan ni. Letak, saya siap satu tempat, letak Quran. Di situ letak papan rehal, di situ letak kepiah, di situ letak apa lagi? Tasbih ke? Di situlah tuan-tuan nak letak buku agama, di situ nak letak telekong ke? Di situ nak letak apa-apa, semua di situ. Kita tak tempat khas. Bila kita nak ibadat, kita nampak tempat tu. Boleh tak boleh? Kampung Bengoi? Boleh, insyaAllah. Jadi insyaAllah lah, cukup lah kot. Dia ada kuih dah. Ustaz Fairuz ada kuih dah. Saya pun nak cakap lain-lain tak boleh dah. Sebab dia kuasa besar. Dan dia pun paling besar di kalangan kami semua. Jadi kita untuk pusingan pertama, wallahualam, yang penting, saya satu je poin saya tadi. Tak ada benda lain. Quran. Dan tak ada masa lain melainkan bila sekarang. Tak payah tunggu lagi Ramadan yang kita tak tahu nak mai bila lagi, melainkan Ramadan kali ini, insyaAllah. Allahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih pada Ustaz Aslam. Ustaz Imam Muda Ashraf. Duk nampak Ustaz Aslam pegang mic tak sabar dia. Baik, panjang lebar. Kira hang tadi lebih pada doktor 6 minit. Oh ya ke? So zagi hang faham lah macam mana. Baik, tuan-tuan, bila sebut Ramadan, tadi doktor pun sebut pasal Quran. Imam Muda Ashraf pun sebut pasal Quran. Malahan Imam Muda dia bagi skop kecil lagi. Nak baca tu biar ada tempat. Rumah tuan-tuan ada tak musalla? Tak ada. Tapi saya yakin rumah tuan-tuan mesti ada ruang nak semayang, dia tak? Tu pun kira haji lah. Jangan semayang kat kapak pula. Situlah kereta, situlah tempat semayang. Jadi dalam rumah mesti ada at least sejadah cukup dah Ustaz noh. Seluas sejadah pun pada. Kat situlah tempat semayang, situlah tak Quran, tasbih, apa semua yang tu. Jadi cuma je tuan-tuan, kita dah buat preparation lagu tu. Quran pun beli hak baru ni, hak jenis kala-kala dengung, kala lupa dah, hijau. Kita jekof kita tahulah. Dengung color hijau, kalau color pink panjang,
Kala-kala oren mak arik di sukun. Saya tahu lah, saya ngajak sekolah rendah. Kan sekolah kebangsaan Sungai Puyu. Jadi Quran tu kira budak tengok tahu dah kala biru yang tu kena ni, kala kelabu kena lagu ni. Cuma masalahnya ni doktor habaq tadi, Ustaz Imamul Ashraf pun habaq pasal Quran. Masalahnya bila masuk Ramadan habis. Kalau nak baca Quran pun Ustaz dikira semula minggu awal. So pas sembahyang tarawih ke minggu awal tu kira masjid kampung Bagui ni tak cukup kena tambah lagi. Sebab tu saya mai sini jadi imam tarawih. Saya bagi tahu kat Ustaz Din 6 malam ke-6 tahun ni pun insya-Allah malam ke-6. Saya nak ambil sebelum seminggu biar ramai. Dia kalau 6 penghabis faham doktor pun tahu lah di guna. Royuk habis semua pergi mana, tapi tak payah cari mana, tahu dah nak cari Karnival Mahabah. InsyaAllah jumpalah jemaah tu. Jadi tuan-tuan, persediaan dah ada, preparation semua dah ada, tapi benda apa yang duk curi waktu kita dalam bulan Ramadan tu yang permasalahan dia. Nak buat tapi dia tak buat benda lain. Jadi saya nak tujukan soalan ni kepada Ustaz Aslam. Benda apa yang duk kita kalut sangat, ataupun benda apa yang duk curi preparation kita sebagainya untuk nak buat ibadah dalam bulan Ramadan. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Tuan Pengacara Moderator Fadil Ustaz Fairuz Yusof Al-Hafiz, barisan ahli panel, Dr. Jazmi yang saya kasihi, Imam Muda Ashraf, ahli Contoh Kuasa Masjid Jami' Ar-Rahmani Kampung Banggul, guru saya Al-Fadhil Ustaz Syuaib, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak didik saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberikan kita kekuatan. Sebenarnya saya nak tanya, kalau kipas ni boleh tutup pun cantik tak tuan? Kaki saya ada macam nak beku. Tu saya duduk selesa dah tak suruh tutup pun. Tuan-tuan duduk ni dengan keadaan kaki berlipat ni, rasanya mungkin lebih lenguh daripada saya, tapi rahmat Allah tuan-tuan boleh stay masing-masing pakat panggung belakang. Alhamdulillah, rahmat Allah, mudah-mudahan yang kita dapat mungkin sedikit ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan kekalkan apa yang kita dapat sampai akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Dr. Jazmi cerita pasal pembukaan yang sangat menarik. Imam Muda sambung dengan apa yang sepatutnya ada dalam diri kita untuk membentuk keimanan dan ketakwaan. Maka pada saya diminta untuk mengulas apakah masalah sebenarnya. Kita sembang sebelum Ramadan ni bumbang-bumbang, tapi bila masuk akhirnya dia jadi macam biasa. Tuan-tuan, dia macam ni lah no? Hari ni kita dapat surat, Alhamdulillah, tahniah, anda terpilih untuk mengerjakan ibadat haji di Mekah. Dia punya seronok ni tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah Ta'ala je yang tahu. Buka surat ni sujud syukur dulu. Buat preparation, pi kursus biasa, kursus perdana, belum pi buat kenduri dan sebagainya. Apa yang patutlah. Bila pi sana ni tuan-tuan, gembira bukan kepalang. Zaman lah pula tuan-tuan, masing-masing pakai ada media sosial sendiri. Alhamdulillah hari pertama datang sini, Alhamdulillah hari kedua dapat buat macam ni tuan. Bila mai lepas selesai semua manasik haji, balik dah mai, dia mula dah. Dia teringat dah Malaysia. Dia mula habang kata, kami tak boleh lah duk kena nasi Arab saja ni. Mula teringat dah si lemak, si kandang. Mula duk terbayang kutia goreng. Dia mai dah salah satu ni. Walaupun sebenarnya dia duduk di situ, hari-hari dia boleh pergi tengok Kaabah, hari-hari dia boleh pergi bagi salam kat Nabi SAW. Namun bila lama sangat, benda tu dia akan rasa macam, nak kata cemui pun tak boleh jugalah. Mekah Madinah ni nak kata cemui kan, sebab kita bukan duduk sana. Tapi dia akan main satu perasaan. Macam kita ni bukti tarawih Ustaz Fairuz sebut tadi, kira hari pertama ni tuan-tuan, hak mana lah jumpa balik abang, last scene night, last Ramadan. Jumpa lah Ramadan tu. Ada lagi, hidup lagi rupanya. Tak jumpa terus. Kan? Tapi bila main makin hari,
Nabi SAW beritahu kat kita, bila mai ending Ramadan, Nabi suruh kita buat macam-macam benda. Nabi kata suami isteri ni jangan duk fikir hubungan atas katil. Nabi SAW kata banyakkan beriktikaf di dalam masjid. Nabi sendiri tunjuk contoh tuan-tuan bagaimana ibadat Nabi SAW. Tapi kita 10 malam terakhir tu boleh bilang dengan jari. Yang tinggal hanyalah ahli masjid yang asal. Maksud yang asal, kalau kata fardu biasa-biasa, solat 5 waktu tu, orang tu je lah yang ada. Apa masalah kita tuan-tuan? Sebab pertama, kalau kata kita boleh andaikan, bukan kata pada puasa, kalau kita boleh andaikan, ulama minta untuk kita buat setiap kali solat fardu kita, kalau kita boleh niatkan, inilah solatku yang terakhir. Tajuk kita hari ni, andainya ini Ramadan terakhirku, sudah pasti kita akan membuat satu perbuatan yang paling elok. Dia apabila kita diminta contoh untuk menyampaikan satu speech ataupun menyampaikan satu presentation dan sebagainya. Saya pun nak omtis sikit lah. Bagilah Chan. No? Kan? Bila katalah benda tu minggu depan. So sekarang ni kita dah buat presentation ni. Kita dah buat preparation, persiapan dan sebagainya apa semua. Sehari sebelum ni tuan-tuan, siap-siap dia buat rehearsal. Dia buat cakap seorang-seorang ni. Sebab apa? Nak pastikan esok tu yang terbaik. Sebab dia tahu due date dia esok. Kalau hari ni kita tahu due date kita untuk bertemu dengan Israel esok, apa kita buat sekarang ni tuan? Kalau saya sendiri pun tak keluar dah pada masjid ni. Kalau Dan hantar bawa WhatsApp siap-siap kat semua orang, minta ampun, minta maaf, minta halai, kalau ada apa-apa hutang habaq mai segera, kalau tak boleh nak habaq lah bagi tahu kat waris. Pesan siap habis ni. Call isteri, call mak ayah, call adik-beradik cerita tu ni apa semua, habaq apa yang kita kena buat. Sebab kalau kita tahu due date kita bila. Jadi, pertama sekali tuan-tuan, cabaran kita untuk menghadapi Ramadan, kita kena lakukan seperti mana inilah Ramadan kita yang terakhir yang kita tak jumpa lagi dah lepas ni. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, cabaran Ramadan, masalah kita tak membesarkan Ramadan walaupun kita tahu Ramadan ni sangat-sangat hebat. Dr. Jazmi cerita tadi, first time saya pun dengar, tuan moderator, saya pun tak pernah dengar MEV ke. Terus beli apa? Mega Electronic Book. Saya tak pernah dengar, wallahi. Hari ni first time saya dengar. Rupanya dia ada kajian pakai kuasa. Yang mana kuasa ni Allah Ta'ala dah terjemuh dalam Quran lama dah. Manusia baru jumpa. Rupanya sains dengan Quran ni tuan-tuan, sains pasti akan menuruti Quran. Sebab sains itu ciptaan Allah, Quran itu diturunkan daripada Allah. Sains pasti menuruti Quran. Kan? Jumpa kira mana kata makin hari kita duk dengar hebatnya Ramadan. Selalu kita duk dengar pada tuan, setan tak ada, pintu syurga buka, pintu neraka tutup. Rupanya tuan-tuan, bila setan tak ada, yang tinggal siapa dia? Setan ni. Saya tak mau kata lah kan. Kita. Tuan-tuan, adat kita di Malaysia, di Nusantara ni tuan-tuan, kita lebih membesarkan Syawal daripada Ramadan. Tuan-tuan setuju? Kita membesarkan Syawal daripada Ramadan. Tuan-tuan, Rejab tak masuk lagi, promosi raya dah keluar. Rejab tak masuk lagi. Nabi SAW ajak kita, bila masuk Rejab, doa supaya diberkati kita pada Rejab dan Syaban, dan moga Allah sampaikan kita dengan Ramadan. Kita Syaban langkau, Ramadan langkau, Syawal terus. Lagi hebat kita pada ajaran Nabi SAW. Jauh sangat kita langkah. Benda yang menjadi masalah pertama tuan-tuan, persiapan Syawal. Tuan-tuan, nak minta untuk diri saya dan tuan-tuan, saya juga buat persiapan Syawal. Kita ada anak-anak, kita ada isteri, kita ada keluarga tuan-tuan. Kita, adat kita besarkan Syawal. Pasal apa kita tak buat lah ni? Oi, susah tak? Tadi kita beli sah lah ni. Bila main Ramadan, badan kan kecut. Pembohong. Makan ikut dan tuan-tuan, tak nak kecut mana nak turun pun sekilo dah. Betul Ustaz Firuz? Selalu turun banyak mana? Dua besar tu. Berapa kali Ramadan dah? Tak nampak turun pun. Kok nak turun Ustaz sekilo dua. Hari raya pertama, malam tu tuan-tuan, timbang balik. Cukup naik seperti sebelum Ramadan. Tak payah lama. Tuan-tuan, kita sedih tuan-tuan.
Kan kita tak kata kadang-kadang Ramadan ni juga bulan rezeki bagi setengah orang. Kan yang terlibat dengan penjagaan makanan, pakaian dan sebagainya kan. Tapi tuan-tuan, kita kena rancang lah. Pasal apa? Ada orang yang dia keluar pergi shopping Ramadan pada waktu orang dah buat solat tarawih. Tuan-tuan, tak rasa ke tarawih ni satu kebesaran tuan-tuan? Dia mesti ada satu benda yang besar. Sebab apa? Solat sunat tarawih walaupun sunat hanya disyariatkan pada Ramadan. Kalau kata benda tu biasa-biasa, tiap-tiap malam ada. Dan pada waktu itulah kita akan tengok keajaiban tuan-tuan. Kita mampu rupanya buat sampai 20. Walaupun yang buat 20 ni biasanya orang yang berkelayakan 50 tahun ke atas. Muda-muda mana mau 20. Mereka kata kami tak mau ambil sunnah Sayyidina Umar, kami ambil sunnah Nabi SAW. 8 sudah. Banyak orang buat begitu. Tuan-tuan, persiapan Syawal. Ibu-ibu, makcik-makcik nak tekan samprit ke, nak buat kuih siput ke, nak buat apa ke, boleh tak sebelum Ramadan? Kira masuk saja malam pertama Ramadan ni tuan-tuan, kita dah tak ada hubung kait dengan persiapan Syawal. Habis nak cat rumah, nak beli kereta, nak tukar lansir, nak tukar kain tudung tingkap, senang. Nak tukar kain tudung tingkap, tirai, nak buat apa pun tuan-tuan. Ni kita ada lebih kurang 20 hari lagi. Walaupun sebenarnya Syakban ni Nabi SAW kata kita kena besarkan Syakban, sebab Syakban ni antara bulan orang yang selalu lupa. Di antara Rajab dan Ramadan. Dalam bulan Syakban ni ada perbentangan amal setahun yang kita buat di hadapan Allah SWT, atau orang panggil hari tukar buku. Tapi sekurang-kurangnya kita settlekan semua tu tuan-tuan. Jangan jadikan Ramadan. Kadang-kadang ada orang suka buat, kita tunggu last minute, dia buat jualan murah. Dia tak sedang, last minute tu dia dah ketinggalan pada 10 malam terakhir. Nabi suruh kita cari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Nabi suruh dan Nabi buat. Kalau kita nak faham kata ini Ramadan terakhir kita tuan-tuan, kita kena cari Lailatul Qadar. Pasal apa tuan-tuan? Umur kita berapa tuan-tuan? Ibadat kita banyak mana? Kalau Allah letakkan kita nak banding dengan kaum yang beriman daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam tuan-tuan, kalah kita. Nabi Allah Nuh tuan-tuan, dia punya dakwah saja 950 tahun, dakwah saja. Mana kata umur dia 1000 lebih. Kaum dia pun lebih kurang sama. Kita hari ni boleh dapat duit pencen KWSP kita tuan-tuan, kita boleh pegang duit itu pun mau sujud syukur, panjang dah umur. Hari ni tiba-tiba ramai orang mati muda tuan-tuan. 60 tahun nak lawan dengan 1000 tahun tuan-tuan. Tobat kita kena. Maha adil Allah. Allah ciptakan Lailatul Qadar untuk umat Nabi SAW. Katalah dalam sepanjang kita hidup dapat 10 kali. Boleh fight tak tuan-tuan? Boleh fight. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Tak ada satu benda Allah Ta'ala ciptakan sia-sia. Ada sebab tuan-tuan boleh pergi sampai 83 tahun untuk satu malam punya ibadat. Kalau kata kita nak rancang persiapan Syawal ni tuan-tuan, sebelum daripada Ramadan. 10 malam terakhir, jangan kacau apa dah, minta maaf. Saya habis tarawih, kau nak minum apa sat pun, saya nak balik, saya nak tidur, sehari saya nak bangun awal. Saya ada urusan yang Nabi saya pesan kat saya nak hidupkan malam, saya nak minta ampun ke Allah, saya nak cari Lailatul Qadar. Itu antara cabaran yang terbesar tuan-tuan. Sebab kita ni orang yang sangat membesarkan Syawal, melebihi daripada Ramadan. Yang lain tuan-tuan, antara cabaran-cabaran yang mesti kita jaga supaya kita tak menjadikan Ramadan ni seperti mana biasa tuan-tuan. Tidur. Terutama pada siang Ramadan. Saya mengajak sekolah tuan-tuan. Kadang-kadang adalah anak murid puasa sunat ni. Baguslah puasa sunat. Kita masuk mengajak tengah-tengah hari sikit ni, awak lena ni. Ustaz, saya puasa Ustaz letih. Tuan-tuan nak marah ke apa? Dia buat tu kita nak marah. Tapi dia kata dia puasa, kita pun jadi antara nak marah ataupun tak. Ya aku marah, kenapa nak kilat pula? Kan? Dah lah ni pun rentung dah kan? Kita pun jadi... Tuan-tuan, takkan alasan Ramadan kita nak abang kata tak larat sedia. 29, 30 hari nak abang letih sedia. Walaupun dia bawakan dalil, Ustaz, takkan Ustaz tak tahu. Tidur dalam bulan Ramadan diangkat sebagai ibadat.
Dia bagi dalil pula kat kita tuan. Kan? Alhamdulillah orang-orang ni orang yang berilmu, celik. Tuan-tuan, kalau daripada pagi sampai petang kita kerja tidur tuan-tuan, apa yang kita dapat daripada Ramadan? Allah suruh kita tahan lapar, tahan dahaga supaya kita nak rasa teruk. Supaya nak bagi kita rasa letih. Nak bagi kita boleh imagine macam mana orang yang tak ada makan ni, perasaan mereka macam mana. Ni kalau kita tidur daripada lepas subuh sampai ke nak zuhur, nak asar tuan-tuan, sehari dia bangkit sampai ke tengah dekat subuh baru dia lena balik tuan. Tang mana yang dia nak dapat rasa kesusahan Ramadan? Dia berjaga pada waktu boleh makan, dia tidur pada waktu yang tak boleh makan. Lega lagu tu. Tidur ni ada sunnah dia. Cukuplah pada waktu tengah hari kita ambil qailullah, cukup. Sebab itu je tidur yang disunnahkan oleh Nabi SAW kepada kita. Hak ni tak. Walaupun saya pun sama lah tuan. Dia boleh balon tuan-tuan minimum 3 jam. Tu pun kadang-kadang mangkit, ni kalau dapat 2 jam ni sedap ni. Nak tambah pula. Jadi bila doktor sebut, imam muda sebut baca Quran, tang mana kita nak baca tuan? Siang setengah hari kita habis dah tidur. Sehari balik mangkit mai kat lohok lah apa, nak berehat pasal kalau pergi bazar Ramadan pula. Nak cari juadah dan sebagainya apa. Sehari dah habis buka puasa, betul dia tersandak sat, dia duduk setengah jam, sehari dia mai tarawih, sehari dia balik, dia lena. Bila nak baca Quran? Bila nak boleh khatam Quran? Lepas tu siang tidur banyak, malam tak boleh tidur. Bila dia nak bangun tahajud? Tuan-tuan, kalau kita sendiri tak besarkan benda tu, kita tak buat perancangan, kita sendiri tak cari penyelesaian, sampai bila pun Ramadan akan menjadi Ramadan yang adat. Ramadan yang biasa macam orang-orang lain. Tak ada makna langsung dalam diri kita. Itu yang kedua tuan-tuan. Dan yang ketiga. Satu lagi benda tuan. Handphone, TV. Tolong kawal sebaiknya. Untuk ayah-ayah di hadapan saya yakin tak ada masalah. Untuk anak-anak di hadapan saya, termasuk dengan saya, kita banyak kalah dengan handphone dan TV. Dulu TV ni, asal TV ada kat Malaysia pun, siapa-siapa yang ada TV ni orang kaya no? Siapa rumah ada TV, pakai orang satu kampung TV rumun, tengok TV rumah dia. TV dulu besar akuarium, cik ada macam laci lagi. Kan, daripada TV gemuk sampailah TV kurih. Dulu orang kurih TV gemuk, lah TV kurih orang gemuk. Dah, saya tak kata, saya cerita benda betul lah kan. Kan, setiap rumah, hampir setiap rumah boleh kata ada TV. 99% daripada rumah ada TV. TV lah ni pula tuan-tuan. Tak perlu dah nak beli stro yang mahal-mahal. Cukup ada internet, segala mak nenek boleh tengok. Daripada siaran dalam negara sampai siaran ke seluruh dunia. Siapa pula yang pandai dalam bab hackers dan sebagainya, dia boleh dapat benda tu free. Kita kalau nak susun cerita ni tuan-tuan, sampai ke mati cerita tu tak habis. Kita mati dulu. Jadi bila kita kata, oh puasa tak ada apa nak buat, tengok movie satu. Buka TikTok sekali, buka sampai 2-3 jam. Anak-anak muda ralik dengan gamenya. Sekali open ML. Belah ni tak tahu ML lah, belah ni tahu lah. Ni cerita orang muda lah ni tuan. Saya pun antara orang yang tak tahu lah ML tu pun, saya cuma tahu ML lah. ML ni kira satu game yang minimum kalau buka tuan-tuan ada 4-5 orang 2 jam. Betul? Hampa jangan tak mengaku masjid ni. Betul. Sekali buka 2 jam. Nak habis 1 round. Kalau dia main 2 round sehari. Sebab tu Allah Ta'ala highlight. Nak dapat firdaus dia tuan-tuan, bukan mudah. Tapi kalau kita jaga, kita ada perancangan, maka kita boleh dapat setinggi itu. Antara benda kita menjaga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhkan diri pada perbuatan sia-sia. Maka hari ini apa yang saya nak minta tuan-tuan, daripada cabaran yang kita sebut tadi, sebenarnya mungkin dah banyak lagi tuan-tuan. Kita rancang.
Okey, dalam bab ni macam mana aku nak buat? Bab ni macam mana aku nak buat? Bab ni aku macam mana aku nak buat? Sebulan ni keluar jadual, tidur aku pukul berapa, bangun aku macam mana, Quran aku bila aku boleh habis, at least aku nak khatam 30 juzuk sepanjang Ramadan. Sehari macam mana aku nak baca, waktu bila. Kita ada benda tu, kita follow. Tuan-tuan, Allah akan rahmati kita. Sebab kita nak ambil satu bonus paling besar yang Nabi SAW sebut. Siapa mendirikan Ramadan dengan penuh persediaan, pengharapan, kepercayaan, Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan, kita payah masuk syurga kalau Allah tak ampun dosa kita. Jadi harap cabaran-cabaran ini dapat kita atasi untuk diri saya dan kita semua. Kita mohon bantuan Allah, moga kita dapat diistiqamahkan dengan kebaikan sepanjang masa sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya serahkan kembali kepada pengurusi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Aslam atas huraian cabaran. Banyak sangat poin dia bagi. Yang pertama yang saya faham, buat persiapan siap-siap. So ibu-ibu malam ni, esok malam ni lah buka siap-siap TikTok, beli kuih raya. Esok pagi ayah-ayah, esok pagi pukul 11 kita pergi butik Ain Ashraf di Bertam, beli baju raya siap-siap. Dia baru launching rasanya, baru kan, ada design 4, 5, 6 dan design baru kan. Esok dia ada, kita heret tapi mana tahu boleh cemek kan. Yang tu kuih raya, baju raya, patah balik tukar siap-siap tirai kan. Sebelum masuk Ramadan tukar tirai siap-siap. Orang Penang tak panggil tirai, orang panggil Penang panggil keten. Oh, nak orang putih kat kebun hampa je orang putih kan, keten. Gitu. Hak geng-geng pun laki pun ikut. Yang geng-geng ML pun ikut ayah. Esok pergi butik Ain Ashraf. Bertam boleh, Perda boleh, satu lagi mana? Bukit Jambui. Dia ada 3 cawangan di Pulau Penang. Penang paling banyak hari. Jadi itu antara persiapan awal. Betul tuan-tuan, kadang-kadang kita kalut tang situ. Pasal tak 10 malam penghabis, antara malam yang orang shopping tak hingatnya shopping. Tak sembahyang tarawih pun tak apa. Janji boleh beli baju raya masa tu, nak cari tirai masa tu. Tak sungguh persiapan macam mana Ustaz Aslam habaq tadi, kita melebihkan Syawal daripada Ramadan. Tengok contoh baju raya sudah. Baju raya kan, kurang-kurang 4 ibu-ibu pergi semayang raya baju lain, balik ziarah kubur, lepas tu balik kubur dia tak pakai dah baju tu, tukar baju lain. Sebab apa? Tak boleh ni kubur lagi dia bawa mai hantu balik rumah. Kubur hantu balik rumah. Telekung lagi. Uish. Depa bukan telekung murah, SK Siti Khadijah kan, yang tu tak kira lagi gelang tangan, semua dia bawa preparation waktu tu. Time raya dah empuk semua waktu bulan Syawal, Ramadan. Jadi bila nak buat ibadah, geng-geng lelaki hero tak apa, baju raya mak suruh beli, tak apa ikutlah. Depa kira ikut, janji boleh main handset. Tu yang handset tadi cabaran. No handset tak sungguh ni handset kan. Doktor nak cerita pasal handset, doktor TikTok sudah TikTok. Nak sebelum tidur paling bahaya. Nak tidur dah ni, mata sebelah pejamah. Doa baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, mata pejam sebelah. Tengok 2 jam. Tu tahu sebelah tutup. Kalau dia buka 12 tak tahu berapa jam. Tak sungguh ni based on my experience. Oh, betul tak doktor? Doktor mula tadi dia cakap orang putih. Saya geram tu pun. Jadi rugi tak? Rugi kalau kita panjang umur masuk dalam Ramadan. Kita melepaskan Ramadan berlalu begitu saja. Sebab tu barang siapa yang masuk bulan Ramadan tiba-tiba habis bulan Ramadan, sama seperti mana bulan Ramadan, tergolong dalam golongan orang yang rugi. Jadi persoalan yang terakhir, ni terakhir. Kita bagi doktor, doktor tak mahu doktor tu. Imam Ustaz Aslam sudahlah sikit. Hak orang je ramai lah, no. Baik Ustaz bagi sikit kalam taujihat. Andainya ini Ramadan terakhir untukku, apa yang kita boleh ambil daripada tajuk hari ini dan pembentangan pada malam ni
Boleh? Saya bagi 15 minit lah. Habis lama. Kalau saya kuih lagu tu faham-faham. Falyatafaddal. Baik tuan-tuan, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fairuz yang dikasihi. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Saya kunci jam. Saya buat Stopwatch. Bunyi itu habislah kita. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah. Ada satu ayat Quran, walau aradul khuruj la a'adulhu uddah. Quran kata ada orang yang pergi perang tapi dia tak buat preparation. Dia pergi perang tapi tak ada preparation. Kita ingat okey lah. Tak prepare pun tak apa. Tapi ayat Quran yang berikutnya sambung. Walakin karihallahum bi'atham fatabatu wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Allah ni cukup tak suka orang yang nak pergi satu benda besar tapi dia tak buat preparation. Saya suka dekat last kali, bukan suka tuan-tuan, dia beringat waqila qu'udu ma'al qa'idin. Duduklah engkau dengan orang-orang yang duduk. Apa maksud dia? Kalau you nak puasa macam orang biasa, puasalah macam orang biasa. Kalau you nak puasa macam para awliya, para anbiya puasa, you pilih. Hidup ni tuan-tuan dia tak boleh follow the flow. Dia ada pilihan. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. You pilih. You nak pilih biasa ataupun luar biasa. Ramadan kali ni tuan-tuan target nak puasa macam tiap-tiap tahun macam netizen lain puasa, ataupun tuan-tuan rasa takkan tak upgrade sikit pun tahun ni, takkan qabliyah zuhur nak buat lagi ataupun nak tinggal kan, takkan nak semayang balik daripada tarawih tu tak ada nak continue lagi ke, takkan tak ada tambah muka surat dalam Quran, takkan. Sebab itulah macam saya sebut banyak kali dalam 3-4 kuliah, apa kita letak, saya dan tuan-tuan, apa nilai Ramadan untuk kita? Apa kita letak Ramadan untuk kita? Ramadan ni kita anggap apa sebenarnya? Kalau Ustaz Fairuz sebut dalam hadis Nabi kata apa? Nabi ni atas mimbar, Nabi kata amin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kata amin? Aku mengaminkan doa Jibril. Apa doa Jibril? Jibril doa. Jibril kata apa? Bu'dan, sebagai riwayat raghima anfun. Celakalah, wailun, celakalah liman adraka Ramadan. Siapa yang Allah bagi panjang umur dia masuk dalam bulan Ramadan, liman adraka Ramadan, sempat masuk Ramadan ni, Allah bagi panjang umur. Habis Ramadan, Allah falam yughfarlah, Allah tak ampun dosa dia. Celakalah orang tu. Maksudnya dia bukan main-main tuan-tuan, dia bukan masuk okey habis. Tak. Dia kalau keluar kena Allah ampun dosa. Kena Allah ampun dosa. Jadi apa yang kita nak buat untuk Allah ampun dosa? Tuan-tuan, Nabi ni dipanggil Fatimah. Dekat detik tuan-tuan baca hadis-hadis kewafatan Nabi. Nabi panggil Fatimah, Nabi bisik, Fatimah menangis. Fatimah sedih. Salah satunya Nabi bagi tahu ni, nak bagi tahu ni. Tahun ni Jibril khatam Quran dengan aku 2 kali. Selalunya dia khatam sekali dalam bulan Ramadan. Tahun ni 2 kali. Nabi bagi tahu lagi dalam hadis yang lain, Nabi kata tiap tahun Nabi iktikaf 10 hari. Tapi tahun ni Nabi iktikaf 20 hari. Apa maksud dia? Tu tahun terakhir Nabi nak hidup. Nabi wafat tahun itu. Ramadan terakhir Nabi, the best Nabi buat. Nabi nampak signal. Itu tanda-tanda dekatlah ajal aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada Fatimah, tu tanda dekat ajal aku dah. Dan Jibril pun khatam 2 kali dan aku pun i'tikaf 20 hari. Tuan-tuan, i'tikaf macam saya sebut dalam hadis ahkam, antara topik paling panjang cerita puasa i'tikaf. Tapi kita tak masyhur sangat i'tikaf ni. I'tikaf ni bukan mai balik tarawih dah. Kalau ikutkan betul-betul i'tikaf dia doktor tahu. Dia masuk tu tak keluar dah. Masuk masjid tak keluar dah. Dia masuk dekat 10 akhir Ramadan, dia keluar bila? Raya dia keluar masjid. Betul? Tu yang Nabi tu, rumah Nabi dia share dinding dengan Masjid Nabawi. Dalam riwayat Aisyah, Nabi nak sikat rambut. Nabi tak balik rumah, Nabi huluk kepala Nabi kat tingkap. Aisyah tolong sikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya Nabi nak bagi tahu, Nabi ikat syadul mizar. Nabi ikat
kain Nabi. Nabi kata, aku serius. Ini akhir Ramadan. Nabi buat betul-betul. Itu yang kita susah. Saya sonok dekat belah-belah KL ni, Ustaz. Belah KL, belah Selangor ni. Dulu tuan-tuan, dulu masjid UIA lah. Dulu masjid UIA, mereka buat iktikaf ni sebab student orang putih ramai. Orang putih, orang Arab. Orang putih iktikaf pun. Orang putih lah. Doktor. Dia orang Arab tuan-tuan, dia iktikaf, dia masuk 10 akhir, dia tak balik, dia makan sok pun orang dah sponsor. Dia bukan lagi tahap tuan-tuan masjid nak buat collection untuk majlis buka puasa. No. Dia buat collection buka puasa dan sahur. Sebab memang ada orang tak balik. Tapi hari ni alhamdulillah, hari ni kebanyakan masjid besar di KL dan Selangor 10 malam terakhir ni memang tak tutup dah. Memang ramai dah tidur dah. Dah bawa dah toto tidur dah. Tak balik, ambil cuti 10 hari. Itu dah jadi biasa. Alhamdulillah. Kita tak boleh kat masjid ni, kita buatlah sehari 2 ke, kita buat qiyamul ke. Bagi rasa sekali jauh sikit daripada katil. Tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah puji sahabat Nabi radhiyallahu an. Mereka jauh tulang rusuk mereka daripada katil kerana manisnya salat lebih manis daripada mereka tidur atas katil. Yang tu yang kita nak dapat. Kan kita nak dapat benda tu susah. Kan kita nak dapat berdiri panjang-panjang untuk imam baca tak rasa apa, seronok, tak tahu nak dapat macam mana. Nak dapat seronok tu tak tahu. Kalau kata dulu Maulana Ilyas, jemaah tabligh dia kena, Maulana Ilyas ni dia pergi dakwah masuk kampung-kampung. Masuk. Orang semua penat. Bila penat, jomlah Maulana kita singgah Ustaz kat masjid, kita tidur. Penat tengah hari. Dia pun berehat. Sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia yang muda-muda ni, lepa lena. Maulana tak lena, lepa yang mau lena. Penat tuan-tuan, tengah hari penat tidur. Lepas tengok Maulana Ilyas, dia pipi, dia ambil wuduk, dia semayang. Dia ambil wuduk, dia semayang. Lepa pelik. Betul tanya dia, Maulana apa yang membuatkan penat tapi semayang? Maulana pun cakap lah apa? Kisi kirihat nirmeh, kisi kirihat namaz meh. Lebih kurang tak betul. Mereka betul. Tak tahu. Lebih kurang lah merapu tak tahu lah betul. Tapi dia kata apa? Ada orang penat, dia meninggalkan salat. Betul tak? Penat shopping malam hari tuan-tuan, balik-balik isyak tu macam nak buat besok sebelum subuh lah. Ada pengalaman? Ada tak? Dia nak buat tu dia penat, dia macam tinggal terus sembahyang. Dia kata ada orang penat meninggalkan solat. Tetapi kata Maulana, ada orang penat, dia nak rehat. Macam mana dia nak rehat? Allahu Akbar, dia mendirikan salat. Apabila dia sudah mendapat ju'ilat qurratu aini fi salah, macam Nabi sebut, telah dijadikan salat itu penyejuk mata bagiku. Salat tu jadi seronok untuk dia. Nak dapat tu tuan-tuan, makan masa tak? Makan masa. Bila kita nak boleh, insya-Allah kita harap Ramadan ni kita dapat satu benda yang seronok sehingga kita penat lenguh kaki kita berdiri ni, kita rasa inilah berdiri penat kerana Allah. Betul? Nak rasa sikit penat kerana Allah. Sikitlah rasa penat kerana Allah. Kita harap Ramadan ni Ramadan yang terbaik untuk kita. Kita nak ajar haji, nak pulunlah sedikit. Tadi Ustaz sebut Quran, kita pun nak khatam Quran. Kita dah bagi tahu teknik-teknik nak khatam Quran ada 5 waktu. Satu juzuk ada 20 muka surat. Satu juzuk 20 muka surat. Sehelai maksudnya berapa? 2 muka surat. Kalau kita sebelum daripada subuh kita baca sehelai. Habis sembahyang subuh dengan Tok Imam, lepas subuh baca sehelai. Dah 2 helai. Zuhur sebelum selai, lepas selai, zuhur sebelum 5 waktu kita buat. Tuan-tuan, sebelum selai, selepas selai 5 waktu kita buat, kita dah cukup 1 juzuk. 30 hari 30 juzuk. Insya-Allah kita harap target tahun ni kita dapat capai. InsyaAllah kita harap juga kita pun nak duduk semayang bersama dengan Tok Imam sampai imam habis. Kita pun kalau boleh tuan-tuan, Ramadan ni dia ajak kita ni banyak masa dekat masjid, kita banyak masa kat masjid. Sebab bulan-bulan lain dalam Islam ni banyak dakwah, banyak keluar. Uzlah ni tak berapa, tapi ramai ulama menyebut i'tikaf salah satu simbol uzlah. Uzlah ni menyendiri. Nabi ini dulu menyendiri dalam Gua Hira. Bila Nabi serabut dengan orang jahiliah, Nabi menyendiri. Serabutlah.
Tapi Islam bila datang, dia tak suruh kita duduk diam-diam, tak mau kawan dengan orang kan. Saya tak sukalah, saya nak jadi baik seorang-seorang. Tak. Islam, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, bangun, berdakwah. Kita kena jumpa orang susah, kita kena jumpa orang kaya, jumpa orang cakap kebesaran Allah, jumpa orang, hidup. Tapi Nabi SAW bila masuk bulan Ramadan, dia seolah-olah uzlah. Apa dia? Dia macam pi menyendiri duduk dekat masjid. Jadi kita mungkin ada spend sikit. Yang kata pencen tu lah. Yang kerja kena kerja, yang berniaga kena berniaga, kena pi macam biasa. Malam spend masa banyak sedikit dekat masjid rumah Allah. Cukup dah malam ni tuan-tuan. Ya, tengok walaupun dia tak bunyi ke? Awak dia tak bunyi, patut bunyi dah. Kunci tadi 9.30. Jadi semoga Allah memberikan keampunan bagi kita dalam bulan Ramadan ini. Saya banyak kali dalam dia bunyi, tahu tak? Nampak? Takut terlajak, nampak? Kita harapkan Allah bagi kepada kita keampunan. Dan andai ini Ramadan terakhir untuk kita. Kita puas hati. No? Puas hati, nak dapat puas hati. Man kariha liqa Allah. Puas hati. Dia puas hati ni maksudnya dia okey. Dia rasa dah terbaik dah. Nak ambil tonton pergi umrah. Tonton kadang-kadang ada berasa tak bila pergi Madinah tu, bila ada ustaz baca. Ni saya cerita betul, kalau kita buat pergi umrah jemaah, kita cakap apa? Baca hadis Nabi, kalau boleh niat, kalau boleh mati di bumi Madinah. Nanti ada jemaah main cakap, kalau nak ambil kat sini ustaz ambil lah. Pasal apa dia boleh cakap macam tu? Sebab mungkin dia dah rasa dia dah habis dah cerita semua dia punya dosa ke Allah. Dia rasa khauf dan rajak dah habis dah dekat depan Kaabah. Mungkin Allah kalau ambil time tu time yang terbaik. Yang tu yang kita nak dalam Ramadan kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Muda Ashraf atas kalam taujihat. Kiranya tuan-tuan kalau dipanjangkan umur dah masuk bulan Ramadan, dan sebelum nak masuk ni banyakkan doa yang tu imam duk baca tu lah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Dan jikalau Allah memakbulkan doa panjang umur kita masuk bulan Ramadan, jangan sia-siakan Ramadan. Belum tentu lagi tahun depan kita boleh menyambut Ramadan. At least macam mana Ustaz Ashraf Abang tadi, kenapa yang jemaah tu boleh kata tak apalah kalau nak mati sini pun dia redha. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab dia rasa macam ada benda yang dia dah boleh present depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh mempersembahkan depan Allah. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah malam ni malam yang terakhir kita di bumi, kalaulah malam ni yang Allah Ta'ala jemput kita untuk menghadapnya, apa yang kita boleh persembahkan di hadapan Allah? Cuba fikir. Nak fikir pasal semayang pun buat dalam keadaan malas, baca Quran pun malas, nak main masjid pun malas, zikir wirid lepas semayang pun malas. So apa yang kita nak persembahkan depan Allah? Sama juga jikalau kita dipanjangkan umur masuk bulan Ramadan, jangan mempersia-siakan Ramadan tahun ini. Tuan-tuan, baik, kita sebenarnya dah sampai ke penghujung. InsyaAllah sebelum penutup, saya minta kepada Ustaz Aslam kita untuk baca doa. Depa duk pimpas saya pas doktor pas lagi saya tibai semua lagi, depa kata kita tamak pula. Yang tu saya jemput Ustaz Aslam untuk baca doa. Mudah-mudahan ada keberkatan, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Rahmati kami, redai kami. Berikanlah kepada kami seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Ya Allah, jika kami ditakdirkan sebagai salah seorang daripada tetamu-Mu yang akan bertandang dalam Ramadan kali ini, Ya Allah, jadikanlah ia Ramadan yang terbaik untuk kami, Ya Allah. Jadikanlah ia Ramadan yang bermanfaat untuk kami, Ya Allah. Jadikanlah ianya Ramadan yang kami akan diampunkan dosa-dosanya pada hari terakhir kembalinya Ramadan itu kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai wasilah jalan kepada kami untuk kami menggapai syurga-Mu di akhirat nanti, Ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini pelentur daripada segala kekaratan dan kekerasan yang ada pada hati-hati kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini sebagai kekuatan untuk kami berpegang teguh kepada agama-Mu, untuk kami menyantuni segala sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan. Hanya kepada Engkau-lah kami memohon segala kemanfaatan dan kebaikan dari segi kesihatan dan keimanan untuk kami meneruskan perjuangan kami menjadi hamba yang taat mengabdikan diri kepadamu demi sebuah keampunan, demi untuk mendapat syurga-Mu dan demi untuk kebebasan kami semua daripada api neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Aslam atas bacaan doa tadi. Saya Ustaz Muhammad Fairuz bin Yusuf selaku moderator pada malam ini ingin menyusun 10 jari kemaafan jikalau ada terkasar bahasa, terasa hati, tercuri masa yang lebih, minta maaf tuan-tuan daripada kelemahan. Dan saya juga mewakili pihak panel kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Ar-Rahmani atas kesudian menjemput untuk menjayakan program forum perdana bagi kita nak menyambut Ramadan. Mudah-mudahan program yang kita adakan pada malam ni, forum yang kita ada malam ni diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.